سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, dan orang yang mustautin di dalam kota negeri tidak jadi dengan dia Jumaat di luar kota. Orang duduk dalam kota ni nak buat Jumaat luar kota tak jadi, kena buat dalam tu lah. Dan orang yang mustautin di luar kota tidak jadi dengan dia dengan orang itu Jumaat di dalam kota. Nak tukar pergi mari tak boleh. Dia mau duduk dalam, buat dalam, hak duduk luar, buat luar. Kerana bahawa kota itu menjadi ia akan yang di dalam kota, dan yang di luarnya seperti hukum negeri yang bercerai kedua. Bukan suku-suku dah sebagai sepadan kota. Hak dalam, buat dalam, hak di luar, buat di luar. Habis. Maka bilangan jamaah yang 40 itu, bilangan jamaah ahli Jumaat adalah disyaratkan berkekalannya daripada permulaan semaya hingga kesudahan. 40 tu nak ambil pada awal sampai ke akhir semaya. Maka jika jadi kurang mereka itu daripada 40 di dalam semaya, nescaya batal Jumaat. Mana kena buat semula kalau kurang. Kerana disyaratkan bilangan itu di dalam berkekalan semaya, seperti waktu. Kena berkekalan waktu juga tu. Dah semaya tu dah habis, pakai waktu zuhur lah. Dasarnya telah luput ia bilangan tadi. Maka hendak disempurna oleh mereka yang tinggal akan Jumaat itu dengan zuhur. Sama dengan waktu lah bilangan ni syarat nak mengekali dan berkekalan. Maka satu di sana tu, yakni disyarat bilangan tersebut itu daripada awal rukuk-rukuk tebah hingga selesai pada solat. Yang start situ. Bila awal rukuk tebah sampai sudah semaya. Kerana bahawa syarat pada permulaan, maka adalah ia syarat pada sekalian juzuk semua. Dan disyaratkan bahawa mendengar mereka itu akan rukuk-rukuk dua tebah. Jadi yang 40 itu mesti kena dengar, tak dengar tak boleh. Maka jikalau bersurai keluar selera tu baik lagi oleh 40 yang hadir itu ataupun setengah mereka itu dalam tebah, dan baki bilangan itu kurang pada 40, ada dalam tak cukup lah, pakat tu baik lagi habis tinggal setengah lah. Maka tidak dihisapkan rukun-rukun yang sudah diperbuat itu dengan sebab gaib mereka itu. Hal tak kira sebab tu baik lagi, ya syarat 40 ni kena dengar tebah. Lepas tu baik lagi habis tu tak kira, tak kira tebah lah. Kerana ketiadaan mendengar mereka itu ketubah, dan harus dibina atas bagai telah lalu daripada. Bila dia mari semula, bina sambung semula tebah rukun. Jika kembali mereka itu sebelum panjang perceraian, lama tak sih juga nak tubik sekejap masuk tu, maka bina tebah tu lah sambung. Seperti harus dibina ke semaya tak tebah jika bersurai mereka itu di antara dua tebah, dan kembali mereka itu sebelum panjang perceraian. Mana dia pergi tubik mai itu tak lama. Dan jika panjang perceraian dan kembali mereka itu kamannya pada demikian itu, nescaya wajib mulai pada tebah. Kena start semula. Ketebah tu kena ambil di awal semula. Jadi hasad ni tak mada, tak pakar. Dan disyaratkan pula bahawa tidak ada pada yang 40 itu ummi. Ini syarat belakang ni. 40 orang jangan orang ummi, kalau ada seorang tak ada lah. Maka jika ada sekaliannya itu 42 dan pada mereka itu seorang ummi ataupun lebih yang taksir ia pada belajar, maka tidak sah Jumaat mereka itu kerana batal semaya ummi. Tapi ummi yang taksir tu, dia taksir pada belajar ni, dia tak mengaji, tak ummi malah. Kalau ummi tu betul-betul mengaji dah tak boleh lagi, tu tidak taksir pada belajar. Itu murad dia.
maka jadi kurang bilangi mereka itu. Adapun jika tidak taksi ummi itu pada belajar, apa tidak taksi? Mengaji dah tak boleh. Mengajilah nak sebut tak boleh. Seperti tidak dapat orang mengajar tau, ataupun lemah daripada belajar. Dua masalah. Satu, tak ada tok guru. Yang kedua, untuk guru ada tapi mengaji tak boleh. Kerana nyanyuknya. Dua naskah tu, ada hak nyanyuk, ada hak banyak. Jadi kita buat dua tu. Lemah daripadanya kerana nyanyuk ni nak baca tak boleh, ataupun banyak ke apa, banyak lemah, banyak tempat salah. Dua naskah. Maka sahlah jemaah dengan ummi itu. Tak apa tu. Kerana tidak batas semayanya, seperti bahagian dijazam dengan dia oleh Syekh Nahjar dan kitab syarah Ubbab. Syarah Ubbab. Dan syarah Irsyad. Irsyad tu Ibn Mukri. Syarah dia tu Ibn Hajar yang buat. Tak silap syarah Irsyad tu Fathul Jawad. 3 jilid kita ada kitab dia tu. Kerana mengikut bagi bahagian dijazam dengan dia adalah syarah Raub. Syarah Raub tu Zakaria Ansari, Asnan Matalib nama kita ada. Kita ni 9 jilid. Ada tentang ni. Dan disyaratkan pula keadaan semaya mereka itu terkaya daripada qada. Semaya hak ahli jemaah tu, hak semaya tak kena qada lah. Maka tidak jadi jemaah dengan mereka yang tidak terkaya, mana tidak terlepas semayanya daripada qada. Kalau semaya dia kena qada semula, tak jadi jemaah. Bagaimana semaya kena qada semula? Seperti yang semaya dengan tayamum pada tempat golek ada air. Waktu tak jadi. Abad semaya itu kena qada semula. Adapun kalau tempat golek tak ada air, tak apa. Sah jemaah dia. Dan lagi wajib bahawa mendengar sekalian yang 40 itu akan segala rukun 2 tebah. Mendengar belaka 40 dia itu rukun dia. Akan satu, yakni memperdengar oleh khatib bil fi'il. Lagu mana bil fi'il? Dengan bahawa adalah suara bagi khatib itu terangkat, suara tinggi dan nyaring yang mendengarkan dia oleh makmum yang hadir. Jikalau memperhatilah oleh mereka itu akan dia. Mana tu khatib tu kena baca bila? Kalau kau perhati dengar, mereka ada hingga bangat, tu tak ada arah. Tu bil kuah dia panggil. Tepi masjid tu tebah tu dah rudar, orang kita perhati tak dengar, tu bil kuah. Tadi bil fi'il. Adapun mendengar oleh mereka itu maka memadai bil kuah. Habalik khatib tu dia kena memperdengar bil fi'il, kena baca widrah. Ini sebuah sama. Atau kaum mu'tamad. Dan tidak jadi mudarat sekiranya ada awarid, ada perkara kedatangan ataupun hinga bangar yang membawa kepada tidak dengar bil fi'il. Jadi hinga bangar kalau berarti pun tak dengar. Tak apa, tak mudarat. Maka jika jadi kurang mereka itu daripada 40 di dalam 2 tebah dengan sebab pergi keluar mereka itu ataupun barang sebagainya. Duk gimari tak cukup 40. Orang dah tebah ni. Nescaya tidak kebilangan segala rukun tebah yang dibaca oleh khatib pada ketika kurang mereka itu. Tak kira, kena baca semula lah. Kerana ketiadaan mendengar sekalian mereka itu 40 tu akan dia yakni akan rukun tebah. Abaknya syarat kesimpulan orang 40 orang ni mesti kena dengar rukun tebah. Bukan kata semaya saja nak dengar. Maka jika kembali mereka itu pada hampir masa pada uruh. Jadi tubik pak tu masuk selalu tak lama lah masa dia tu. Harus dihubung oleh khatib tu dibina. Dihubung tu dibina lah. Akan tebah atas barang yang telah dibaca. Sama boleh. Serta dikembalikan rukun tebah yang telah dibaca. Nak ulangi semula rukun dulu daripada kembali mereka itu. Dan jika kembali mereka itu kemudian daripada panjang masa perceraian pada uruh itu baik lama, mari semula pula lama. Wajib atas khatib dimulakan tebahnya start semula tebah.
Jadi sebab nak dengan 40 orang. Karena ketiadaan mualak seperti hukum kurang mereka itu pada 40 antara tebah dan antara semaya. Tak boleh tak? Sudah tebah tu air lagi. Pak lama tak boleh tu, putus mualak tu celah tu. Maka bahawasa jika kembali mereka itu pada hampir masa dekat tubik sekejap harus dikerjakan sembahyang Jumaat itu atas tebah yang telah lalu. Kalau tubik pak masuk selalu. Dan jika kembali mereka itu kemudian daripada panjang masa peraya pada uruh tubik air pergi baru mari lepas tebah nak semaya, wajib atas khatib dimulakan tebah bagi mereka itu kerana ketiadaan mualak. Kena start semula. Pendek katanya tak boleh pergi ke mana lah. Tebah tu nak dengar. Nak tubik pergi mari tak boleh. Dan didabit oleh Syekh Rafi'i akan masa yang hampir pada uruh itu, dabit dia, iaitu kurang daripada 2 rakaat dengan sekurang-kurang mungkin. Dabit masa. Jangan bidar 2 rakaat lah. Kalau bidar 2 rakaat tu nak panjang lah. Pak ada tu. Berkata Ujhuri, iaitu dengan qadar yang lulus, mana yang telus tu lulus, yang lulus yang teluh 2 rakaat semaya pada tu. Dan mundhabit oleh satu jamaah daripada fuqaha dengan masa yang lebih di atas barang yang hasil oleh ijab dan qabul pada bab jual beli. Ni sikit lah. Agak kata lebih pada bab ijab qabul bab jual beli maka dibidakan panjang. Itu pendek sikit tu. Bab ijab qabul tak lama mana. Aku jualkan dia, aku belikan dia, sudahlah. Sekadar tu bab jual beli ni. Ni sikit je. Habis dan sah email jemaah kanak-kanak. Budak tak email jemaah tak apa. Yang mumayyiz ataupun orang musafir. Jadi nama tu musafir berti kampung kita tolak tak email tak apa. Ataupun sahaya orang, ataupun yang berhadas kecil ataupun besar yang tidak diketahui hadasnya. Kita tak tahu. Kalau tahu tak boleh mula dah tu. Tahu kata dia tak ada semaya, tak boleh tu. Ni kita tak tahu. Malaikat kamar dia pada semaya. Ada arah lah. Sudah semaya pak, tak email berhadas, tak apa, sah lah. Apa kita tak tahu. Dan jika diniat oleh segala mereka itu akan lain daripada semaya Jumaat sekalipun. Seperti semaya Zuhur umpama. Dengan syarat jika ada imam itu lebih pada 40, 41 dengan dia lah. Maka jika tak lebih pada 40, tak sah jemaah mereka itu punah bih. Masalah berhadah ni kalau lebih pada 40, kalau bermolek tak ada. Karena ketiadaan bilangan-bilangan yang disyaratkan dia. Apa tak cukup 40 tu. Demikian lagi tidak sah jemaah jika nyata keadaan imam itu kafir atau perempuan, tak sah ke? Sudah semaya, orang tino dok mak jatuh. Sorok apa jatuh, pakai kain sarung lagi. Tak sah. Nyata sudah semaya kata ti email tu perempuan, tak ada. Dan jika ada yang lebih pada 40 sekalipun, tak boleh ke? Pani tak kira 40 ke lebih 40 tak boleh. Satu turun di bawah, hak tu pada hawasi hak. Bisahlah apa. Qauluhu dan tidak sah ila akhirih. Ibarat sing tu sabilal muhtadi. Kalau dibuka oleh hawasi haksa, ibarat sim tu nama kitab, yakni sabilal muhtadin, muka surat 45 juzuk pertama. Bermula haruh keadaan imam Jumaat itu sahya ataupun musafir ataupun kanak-kanak ataupun yang berhadas kecil ataupun besar yang tidak ketahui hadasnya, mereka kemudian boleh sembahyang. Itu ibarat sabila dah. Ataupun yang sembahyang 4 rakaat seperti asar. Jika ada lebih imam itu pada 40, maka jika tak lebih daripada 40 tidak sah jemaah mereka itu subhang atas lah. Karena ketiadaan bilangan yang disyaratkan. Dan demikian lagi tidak sah jemaah jika nyata imam itu kafir ataupun perempuan. Dan jika ada yang lebih pada 40 sekalipun. Intaha sabila. Kamu sanah ambil situ. Syahdan
Ini hukum semaya zuhur lepas pada Jumaat lagu mana ni? Lepas Jumaat tu buat zuhur. Bermula semaya zuhur kemudian daripada Jumaat itu ada kalanya wajib. So, ada kalanya pula sunat. Itu hukum dia. Ada hak wajib, ada hak kata sunat. Semaya apa tu? Zuhur lepas Jumaat. Dan telah diketahuikan keduanya daripada yang telah terdulu kenyataan. Hak tu sebut lepas dah tadi. Dan ada kalanya haram. Oh, ni tak boleh weh. Haram buat zuhur. Lagi tidak sah. Kalau kacau pun tak sah. Berdosa lagi, letih. Dan iaitu jika tidak di dalam negeri itu mereka satu Jumaat jua. Ingat dalam satu qaryah tu kalau Jumaat sah, haram zuhur, tak sah lagi kalau buat pun. Tak sah. Dan sahnya telah diketahui daripada telah terdulu sebutnya bahwasanya disyaratkan jamaah pada Jumaat itu 40 orang lepas sebut maghrib tu. Maka tak jadi Jumaat dengan kurang pada 40. Kalau tak sampai 40 tak jadi Jumaat. Abang dia nak kena 40 orang, dia nak. Dan ditanya Syekh Bulkini. Bulkini ni ulama kita Syafi'i lah. Ulama Syafi'i. Dia ni korangnya Kelapeh tak silap dia ada banyak tu fatwa Bulkini, banyak kitab-kitab dia buat lah. Rahimahullah ta'ala. Daripada ahli dusunnya tak sampai bilangnya mereka itu 40 orang. Jadi orang tak cukup 40. Adakah di semaya mereka itu ke Jumaat ataupun zuhur? Dia tanya masalah. Tanya Syekh Bulkini ni kalau orang kampung tak cukup 40 ni lagu mana? Nak buat zuhur ke nak buat Jumaat? Maka jawabnya Bulkini, hendaklah semaya mereka itu akan zuhur atas mazhab Imam Syafi'i. Buat zuhur. Tak ada payah buat Jumaat dah. Maka zuhur tu. Dan telah maharuh oleh perhimpunan daripada ulama lain daripada Imam Syafi'i. Ada hak lain kata gua no, akan bahawasanya hendaklah semaya mereka itu akan Jumaat. Buat Jumaat tak apa pula, tak cukup pun. Tu yang boleh tak koding tak koding. Boleh buat Jumaat dengan bilangnya tak cukup 40 tu. Akan sebut depan tu musnah sebut sendiri pasal apa. Maka kaum yang mengharukan ini kuat ya. Gagah ni hak kata boleh ni. Maka apabila ditaklid sekalian mereka itu akan orang mengatakan kaum ini, ada yang mau kata boleh, kita pun taklidnya. Maka bahasa harus ditaklidkan dia. Dah sahlah Jumaat mereka itu. Boleh, tak ada apa. Taklid kata boleh. Tapi kata boleh. Dan jika mengambil ihtiyati segala orang taklid itu, dan semaya mereka itu akan Jumaat, kemudian maka semaya mereka itu akan zuhur. Ihtiyat adalah terlebih elok. Macam ni Jumaat pun kita buat, lepas tu kita iringikan dengan zuhur pula. Tu macam ni lagi. Lepas tu hak bawah tu panjang tu kita sebut pembahasan buat taklid. Dan taklid hak ni ada kita tertulis dalam kitab Arkanus Salah gitu. Tak sini pula lah. Masalah taklid, pendapat ulama nak kata lagu mana, ada ternyata dalam kitab Arkanus Salah tu kita ada tulis dah tu. Di sini turun bawah. Kita bacalah sikit. Ingin kami mengulaskan sedikit pembahasan taklid dan talfid dan pendapat para ulama tentang taklid dan talfid. Setengah daripada rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya, hamba Allah lah, ialah mengutuskan kesudahan Rasul, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yata Nabi kita ni dengan syariah yang adalah kesudahan syariah Nabi kita, umumnya dan sempurnanya, dan mencukupikan dengan barang yang berhajat oleh manusia setiap zaman. Nabi kita dusta yang pertama, dusta ni dia panggil undang-undang syariah dalam belakang. Dusta yang pertama ialah Quran, dan kedua adalah ahadis yang sahihah,
Dari kedua-dua inilah terjadi dua asal yang lain pula, yang beranak tu yang lain pula, iaitu ijma' ulama, ijma' para ulama mujtahidin atas hukum syarak. So, beranak tu. Dan satu lagi ialah qiyas yang sahih. Satu lagi qiyas yang sahihah. Pada barang yang tidak warid padanya nas dari Quran dan juga hadis. Ahkam amaliyah, segala hukum yang bahasa tatbiq amali. Ahkam amaliyah ni makna segala hukum segi tatbiq amali lah, yang dibicarakan daripadanya dalam fiqh itu setengahnya barang yang tidak berhajat kepada fikir tilik, pakai bawa terus lalu lah, dan ijtihad, dan iaitulah barang yang sabit dengan dalil qat'i, dalil yang putus, maka kita tak kena ijtihad dah. Yang dimaklumkan daripada agama dengan darurah seperti rukun-rukun Islam dan mengharamkan kabair. Itu dengan tidak kena fikir gapo lah tu. Dan setengahnya barang yang perlu kepada berfikir dan ijtihad. Ni kena fikir dulu lah, ijtihad tengok ni. Dan iaitu yang berlaku di kalangan para fuqaha serta berselisih pendapat-pendapat mereka. Mereka itu adalah para mujtahidin, mujtahidun yang sempurna bagi mereka. Wasail ijtihad, mana jalan-jalan untuk nak istinbat ijtihad tu cukup lengkap di mereka. Dan lain daripada para mujtahidun itu iaitulah orang awam yang tidak mencukupi syarat-syarat ijtihad. Sebab kita ni orang awam ni, tak ada syarat ijtihad ni, kita tak cukup alat pada istinbat. Istinbat di mana mengeluarkan hukum. Hukum-hukum mereka itu adalah orang-orang mukallid yang wajib atas mereka mengambil dengan mazhab mujtahidin. Jadi kita tak pandai, kena ambil turut mazhab ulama mujtahid. Karena tiap-tiap mereka yang tidak mengetahuikan hukum serta tidak kuasa berijtihad, wajib atas mereka menanyakan para ulama. Kalau orang tak pandai, orang tak tahu, kena tanyalah ulama-ulama tu. Tak tanya tak boleh, tanya ulama. Firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Tanya apa pandai-pandai. Jika kamu tidak mengetahui, dah kalau pandai dah tak apa, tak pandai kena tanya. Tak kena tanya orang pandai. Maka setengah daripada rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya bahawa disuruhkan mereka itu kembali dan rujuk kepada para ulama tanpa berfikir dan ijtihad. Serta pula mereka tidak kuasa ada berfikir dan ijtihad. Jadi kita nak fikir, nak tuar pendapat tak pandai kita orang awam ni. Jadi kita nak turut rasa lah. Juga tidak mencukupi syarat-syarat ijtihad. Ta'rif taklid. Apa ta'rif taklid yang disebutkan di sini? Taklid pada pandangan fuqaha, ta'rif dia ialah al-akhdhu wal amalu biqaulil mujtahidi min ghairi ma'rifati dalili. Ada setengah ta'rif gini. Taklid ni huwal akhdhu biqaulil ghairi min ghairi an ya'rifa dalilah. Sama dah. Makna sama, cuma lafaz tu ada berlain. Mana al-akhdhu biqaulil ghairi al-akhdhu biqaulil ghairi min ghairi an ya'rifa dalilah. Kita ambil perkata orang dengan kita tak tahu dalil. Dia panggil muqallid, dia panggil at-taqlid. Sini tak ada lagu ni. Mengambil dan beramal dengan pendapat mujtahid tanpa mengetahuikan dalil. Sama. Jadi kita turut dia, kita tak tahu dalil. Dia ambil mana dalil? Syarat-syarat taklid. Satu, bahawa adalah mazhab muqallad. Muqallad tu tuai mazhab lah. Kita turut ni muqallid. Fathah lam. Ditadwinkan. Apa tadwin? Sudah ditercatat. Seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, Hanafi, itu yang panggil mazhab muqallad, sudah ditadwinkan, ditercatat. Ya ada juga mazhab tidak tercatat tu. Banyak. Mazhab Abu Thawrin, mazhab Al-Laisi, mazhab Auza'i, semua tu mujtahidun, tapi mazhab dia tidak tadwin. Cuma dia ada di sebutlah kitab-kitab fiqh.
Itu panggil muzhab belaka tu. Yang kedua, menjaga mukallid akan syarat-syarat mukallaf. Pada demikian masalah, ketiadaan hukum yang ditaklid itu sudah dibatalkan. Hukum hak kita nak turun, jangan sudah ulama batal, dah batal nak turun tak boleh lah. Yang keempat, ketiadaan orang yang berkata dengannya itu menyalahi nas hadis. Orang hak kata saat ni sebagai mukallaf lah, jangan menyalahi nas. Jadi kalau menyalahi nas kita nak turun tak boleh. Yang kelima, ketiadaan mengambil rukhsah, ambil kemudahan dengan bahawa mengambil pada setiap mazhab itu akan yang paling mudah. Tak boleh tu. Mazhab ni mudah, mihak ni, mazhab tu mudah, mihak tu campur, hak payah tinggal. Tak boleh tu. Jika aneh ketiadaan ditalfiq antara dua perkataan, dia akan sebutlah tak boleh talfiq lah. Yang terjadi dari keduanya hakikat yang satu bersusung, yang tidak berkata dengannya tiap-tiap ada dua imam. Yang ketujuh, i'tiqad kan kuat arjahiyah. Orang yang diikut mana mukallaf tu, kita kena bukan kata dia tu kuat mukallaf atau bersamaan bagi orang lain. Kalau hak i'tiqad hak tak boleh nama hak kuat. Itu di antara syarat-syarat taklid. Jadi kita kena tahu lah. Ta'rif talfiq. Talfiq ni mana talfiq mazhab lah. Dia kita ada dakhah ni. Al-Iqdul Farid fi ahkamit taklid. Satu jilid kita ada di rumah kita beli. Satu jilid bahas taklid saja. Nah huraian kita ulama azhar lah. Datang ke taklid saja. Talfiq dalam bahasa Arab memberi arti ad-dhamm, makna menghimpun. Tu segi lugah. Pada istilah fuqaha pada ini bab ialah akhdhu sihhatil fi'li min madhhabaini ma'an ba'dal hukmi bi butlanihi ala kulli wahidin minhuma bi mufradih. Itu mengenai mengambilkan yang sah daripada satu perbuatan, mengambilkan yang sah yang sahih daripada satu perbuatan, daripada dua mazhab berserta, kemudian daripada dihukumkan dengan batal. Orang hukum kata batal dah, lepas tu kita ambil hak tu atas tiap-tiap satu dari dua mazhab dengan ketunggalan. Contoh seperti orang yang berwuduk menyentuh perempuan ajnabiyah tanpa pelapik. Dia sentuh katina tak ada pelapik. Mazhab kita tu tak boleh batal. Dan keluar daripadanya najasah seperti darah. Hanafi itu darah tak boleh dia. Lain daripada dua kemaluan. Maka wuduk itu batal dengan sentuh di sisi Syafi'iyah. Mazhab kita kalau tepuh katina batal. Hanafi tak batal. Dan batal dengan keluar darah di sisi Hanafi. Hanafi ni kalau tubik darah batal, kita tak batal. Dan tidak batal wuduk dengan keluar najasah di sisi Syafi'iyah, dan tidak batal juga dengan sentuh perempuan di sisi Hanafi. Pendek katanya, satu masalah tu kita batal ya tak batal. Lepas tu kita ambil dua kapuh situ. Maka apabila bersolat dengan ini wuduk, semaya saat ni, maka bahawa sah solatnya itu ditalfiq daripada dua mazhab berserta. Talfiq itu pasal kapuh. Kapuh. Disebut dalam kitab Durrul Mukhtar, kini kitab fiqh Hanafi. Annal hukmal mulaffaqa batilun bil ijma'. Artinya hukum yang ditalfiq itu adalah batal dengan ijma' para ulama. Tak sah atau batal talfiq. Kemudian kita tengok pendapat para ulama tentang taklid dan talfiq. Satu Imam Isnawi ataupun Asnawi dalam kitab Tamhid. Kitab ni satu jilid lah. At-Tamhid fi Takhrijil Furu'. Kita kawaid lah. Dan kita baca tak habis lagi kitab ni. Baca dah setengah. Baca masa cuti. Tak ada habis. InsyaAllah kita baca. Dalam kitab tu dia kata daripada Al-Qarafi fi Syarhil Mahsul berkata, disyaratkan harus taklid mazhab yang lain itu, syarat bahawa tidak berlaku pada perkara yang mengijma' atas membatalkannya oleh imam pertama. Kita nak taklid ni
syarat benar nak turut tu imam pertama belum dibatalkan hukum masalah. Kalau mau dah batal tak boleh lah. Dan imam yang kedua, maka mereka yang taklid Imam Malik masalah pada ketiadaan batal wuduk dengan sentuh yang sunyi pada syahwah, Maliki, dan tak dapat tak dapat tidak bahawa menggosokkan badan. Ya Maliki ni kalau ambil semaya wajib kena gosok. Wuduk ni kalau sentuh tak ada syahwah tak batal. Ya Maliki. Dan menyapukan seluruh kepala, Maliki kena semua, bukan kata sikit dah. Dan jika tidak adalah solatnya itu batal. Di sini dua mazhab. Ada kali kita untuk nak pakai tu. Betul Maliki tu cara buat sembahyang. Imam Asnawi berkata, setengah daripada faraid ini masalah apabila bernikah seorang tanpa wali. Jadi menikah tu tak ada pakai wali dah. Kita Syafi'i wali kena ada. Padahal ia taklidkan Imam Abu Hanifah. Dia tak pakai wali lah. Ataupun tanpa saksi, ia taklid Imam Malik. Hak kita Syafi'i dua-dua kena ada tu. Wali kena ada, saksi kena ada. Orang ni nikah ni satu wali tak pakai Hanafi. Saksi pun tak ada, pakai Maliki. Dia pergi dua mazhab tu dia. Serta ia wati. Bila menikah dia wati isteri dia. Maka tidak dihakkannya. Tak kena hak hukum. Tak kena hak. Sebab tak ada wali, sah dalam Hanafi, tak ada saksi, sah dalam Maliki. Dan jika bernikah dengan tanpa wali dan saksi juga, dihakkannya. Ke mana? Apabila bernikah seorang dengan tanpa wali pada hak tadi taklid, hak ni tak ada taklid. Baik masalah dah. Hak sebut mula-mula tu dia menikah satu perempuan, dia mengatakan mana wali, tak apa kawin turut Hanafi. Dia mengatakan mana saksi, tak apa tak payah kawin turut Maliki. Nikah. Bila nikah dia wati, hukum wati jadi hak kan. Masalah yang kedua, jika bernikah dengan tanpa wali dan saksi dengan tak ada taklid mana-mana mazhab. Mana wali, tak apa tak ada. Taklid budak ke? Mana saksi, belah tak ada pun. Lepas tu kalau negi setubuh dan itu jima isteri dia, maka hukum dihakkan. Sebab tak sah lah. Sebab tak ada taklid. Ada taklid siapa dia. Seperti berkata Imam Rafi'i, kerana dua imam itu telah ittifaq di atas batal. Habis. Panjang lagi tu, kita tinggal setengah lah. Bak taklid tu kita hurai panjang dah. Jadi 4 lagi tu insya-Allah kita harap dia baca lah. Kita ambil 8 safhah lagi tu. Lepas tu kita ambil insya-Allah lah. Dah debat tajuk kita cara hasmaya kita. Banyak semua tu kita bawa pendapat semua marinya sebelah. Sekali dengan pendapat Syeda'ah pun ada sebut lagi kitab Buriyah dia ada juga pasal bab taklid. Kita harap dia baca setengah situ, kita ambil setengah. Kita pergi kepada muka surat 294. Kita lakah 8 muka surat ni. Lakah taklid. Kerana kalau duduk main hantu tu dah setengah jam situ pula. Cepat sikit. Dan ketahui olehmu bahawa disyaratkan sah Jumaat dengan bilangan 40 ining satu kaul daripada 4 kaul. Syarat kata kita nak buat jemaah kena pakai bilangan 40 ni, ini satu pendapat. Lepas tu ada lagi pendapat je tu tengok. Dan kaum yang keduanya sah jemaah daripada seorang jua. Nak buat lagu mana seorang? Siapa dia kata ni? Dia diriwayatkan dia Ibnu Hazmin. Ini mazhab Zahiri. Jemaah ni buat seorang. Dia tebah, dia takmir, dia makmum. Ada kata boleh kan ni. Belajar tu sudah situ. Dan kaum yang ketiganya 2 orang. Masa terhegah 2 orang ni taksir sikit. Seperti semaya berjemaah dan iaitu qaulun Nakhai, mana perkataan bagi Imam An-Nakhai. Kita dah taklid bawah tu nama mereka tu dah insya-Allah nak baca sendirilah. Nama Ibnu Hazmin tu orang korang mana? Nama An-Nakhai itu nama gapo, tahun mati dia bila, ya tersebut di bawah.
Orang lama belaka tu mikir bari tabi'in tu nakhai tu. Dan kaum yang keempat, kaum yang keempat 3 orang serta ta'imim pada Imam Abu Hanifah. Makmum 2, ta'imim 1, 3. Dan Sufyanus Tsauri, hak kata radhiyallahu anhu. Dan kaul yang kelima, perkataan yang kelima 2 orang serta imam pada Abi Yusuf. 2 orang sekali dengan ta'imim. Mana cukup tadi ni. Penjemaah tadi. Dan Muhammad dan Al-Laisi. Jadi ni sebut ni, kalau sebut banyak pendapat ni, bila ambil berapa lagi berapa belah. Dan kau yang ke-6 7 orang pada Ikrimah. Kau ni kata 7 orang. Bagi jemaah ni boleh 7 orang, kurang 7 tak boleh. Dan kau yang ke-7-nya 6 orang. Ni sekali kata email dah pada Rabi'ah. Ni sekali kata email lah. Lepas bawah tu latar belakang hidup nama-nama ulama lah. Rabi'ah Ar-Ra'yi tu bila nama dia gapo tarikh dia tu dah sebut di bawah. Kita ambil daripada kitab Al-A'lam bagi Al-Imam Az-Zirakli. Kaumuh nama orang dah 9 jilid tak silap. 9 jilid. Dan kau yang ke-8-nya 12 orang pada Rabi'ah juga dan pada Imam Malik. Ni kata ulama boleh lapar 12 orang. Dan kau yang ke-9-nya seperti itu juga. Cumanya lain daripada Imam. Jadi campur 13 kata Imam lah pada Ishaq. Dan kau yang ke-10 20 orang pada riwayat Ibnu Habib daripada Malik. Ni kata 20 orang. Ramai sikit tak? Ramai sikit. Dan kau yang ke-11-nya 30 orang, demikian itu juga. Dan kau yang ke-12 50 orang. Ni ramai sikit, lebih daripada 40. 50 orang ahli jemaah kita nak buat. Pada Ahmad, Imam Ahmad. Dan pada di sisi Imam Ahmad lah, kepada Ahmad bin Hanbal. Tuan Uzzah Hanbali tu lah. Dan dihikayatkan dia pada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Apa perkataan sana? Dan kau yang ke-13 80 orang. Ni ramai sikit. Tak sampai 80 tak boleh buat jemaah. Dihikayatkan dia akan hak kau yang ke-13 ni oleh Mazari. Mazari tu ada nama dia bawah tu. Nama dia, nama kitab dia tulis. Dan kau yang ke-14-nya perhimpunan yang banyak yang tidak terhingga. Ni nak ramai mana? Bukan 80, bukan 100, nak ramai. Jadi sininya tubik semua dalam 14 akwal tentang bilangan ahli jemaah. Macam 14 akwal. Habis kata. Kita pergi kepada asal syarat jemaah lah. Masuk ke asal kita ni. Dan syarat yang ke-6-nya bahawa terdulu akan semaya Jumaat itu 2 khutbah. Jadi Jumaat ni dia kena baca khutbah dulu. Kita nak baca khutbah lepas semaya supaya raya tak boleh tu. Tak boleh. Hari ni kita ada perubahan sikit kita semaya dulu lepas tu kita khutbah. Siapa nak dengar duduk tak boleh klik. Tak boleh. Dia tetap gitu dah. Kemudian daripada gelecir matahari. Maka jika didahulukan semaya daripada 2 khutbahnya, apa nak jadi? Tidak sah jemaah. Tak ada pasal. Tengok akal 2 tu orang bawah. Yakni syarat yang ke-6 bagi sah solat jemaah itu ialah ada 2 khutbah sebelum solat. Sebelum tu cara tulis saya nak wow lagi tu. Sebelum solat. Tapi kalau kita orang lama itu lagu tu ya. Kita tulis mudah baca lah. Sebelum solat. Maka tidak sah Jumaat sehingga didahulukan dia oleh 2 khutbah. Jadi kok mana-mana pun masalah. Jumaat ni kena khutbah dulu. Nak khutbah dulu. Dalilnya kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal Jumaah khutbataini yajlisu bainahuma. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya pada hari Jumaat 2 khutbah, beliau duduk antara keduanya. Ada Sahih Bukhari.
Satu hadis. Dan tidak pernah bersemaya Rasulullah akan Jumaat melainkan kemudian daripada 2 khutbah. Nabi kita tak semaya lepas khutbah. Dia semaya belum khutbah. Apa dah? Dia semaya sebelum pada semaya itu baca khutbah dulu silap. Nabi kita tak pernah semaya melainkan lepas daripada baca 2 khutbah dulu. Gitu. Kata ulama salaf, sesungguhnya dipendekkan solat Jumaat itu kerana khutbah. Sebab tu jadi 2 rakaat tu bukan kata 4 dah. Sebab khutbah terganti situ dah. Ada ulama kata. Dan disyaratkan 2 khutbah itu sebelum solat Jumaat. Salah. Bersalah bagi hari raya, maka khutbah itu kemudian daripada nyonya semaya. Hari raya ni khutbah lepas semaya. Kerana bahawasanya khutbah Jumaat itu syarat bagi sah solat. Syarat bagi sah semaya. Dan sa'an ni mana kelakuan bagi syarat itu didahulukan dia. Yang ni atas masyru'. Kaedah dia nya asyartu muqaddamun alal masyruti, tu kaedah tu. Ya tak ada masyru' dulu pada syarat. Ya kena asyartu tu muqaddamun alal masyruti. Atau syarat bagi syarat tu didahulukan dia. Ada satu kaedah fikih tu. Habis kita masuk kepada rukun-rukun khutbah Jumaat. Bermula rukun khutbah itu 5 perkara. Kena retilah orang nak baca khutbah tu kena reti rukun kata. Faham rukun kata. Kalau tak reti, tak boleh. Rukun yang pertama membaca alhamdulillah, yakni memuji Allah. Padahal sirah lain boleh tu. Musannif cakap tu je dia buat gitu. Kalau kita tak baca lain tak boleh ke kalau kita nak kata ahmadullah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh, boleh tak? Tengok bawah. Dan tertentulah lafaz puji seperti alhamdulillah ataupun ahmadullah ataupun nahmadullah ataupun lillahil hamdu. Itu boleh. Nak lafaz puji, hak mana-mana ikutlah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tu hak tu begitu boleh. Dalil demikian itu ialah ittiba' mengikut Nabi pada barang yang meriwayat. Kitab tu pergi meriwayat oleh Jabir. Kitab tu bukan fikirlah pergi malam meriwayat. Meriwayat oleh Jabir radhiyallahu anhu. Maksudnya hadis mata itu kita tinggal kita mihak Arab. Kami jauh. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah nak idza khataba bukan itu apabila berkhutbah merah 2 mata. Bila khutbah tu mata dia merah. Mana tak tahu, dan tinggi suaranya, suara derah. Dan bersangat marahnya sehingga seolah-olah yang menakutikan askar perang. Dia khutbah semangat khutbah Nabi tu. Bukan khutbah pak itadak nyerah habis tu hilang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in taqullah. Baik. Tak, Nabi semangat khutbah. Beliau bersabda, datang pada waktu pagi kamu dan datang waktu petang kamu. Beliau bersabda lagi, dibangkitkan aku dan kiamat itu seperti 2 jari ini. Bu'istu ana wasa'ah kahataini. Kita tangan gitu. Tuhan bangkit aku dengan kiamat rapat gitu. 2 tafsir ulama lah. Tambah sikit. Nabi kata bu'istu ana wasa'ah kahataini, 2 tafsir, 2 pentafsiran daripada ulama. Satu mengatakan dibangkitkan kiamat ni hak tinggi. Siapa di hujung ni kiamat dibangkitkan Nabi hak ni. Belum pada ni umat Nabi dulu. Ada sikit nak sampai sini. Mana hak jauh dah hak umat Nabi dulu. Bangkit sini Nabi kita ni kiamat dekat ya. 1400 tahun dah ni. Satu tafsir lagi bu'istu ana wasa'ah kahatai. Hatai ni 2 jari telunjuk, jari tengah tu. Rapat. Tak ada lubang celah ni. Kemat dengan aku ni nampak sangat makin begitu. Tu 2 tafsir bagi ulama.
kahataini, takut nak hurai tak erti situ. Kok mana dua jari? Kok mana? Rapat, satu wajah kata rapat, yang kedua tinggi rendah. Okey, dua wajah. Tubuh isti'anah. Beliau menyertaikan antara dua jari telunjuk dan jari tengah. Apa atas itu? Dan sabda ya. Adapun kemudian daripada itu maka sebaik-baik hadis itu kitab Allah. Tengok. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin. Baris tu tak kena hak Arab tu. Bukan wa khairul huda huda Muhammadin wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, ila akhirih. Itu ketebah Nabi kita baca. Dan pada riwayat yang lain kanat khutbatun nabi ila akhirih yaumal jum'ah yahmadullah wa yusni alaihi summa yaqulu ala isri zalika wa qad ala sautuh wastadda ghadabuh ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa masakum wa yaqulu bu'istu ana wasa'ah kahataini hingga akhir hadis. Jadi kesimpulan situ rukun pertama memuji Allah, ketubah. Yang kedua, dan rukun yang keduanya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketubah tak ada rukun selawat, tak sah. Ya ada satu buah kitab kita baru beli. Ahkamus Salah alal madhahibil arba'ah. Hukum cara selawat atas Nabi Pak Mazhab. Satu jilid selawatlah semaya, selawatlah ketubah, selawat kau sebut nama Nabi. Baca tu maklumat. Kita siapa tak dia, kita kagum sih. Mesti apa tak dia, perasan ni tak dia. Satu jilid cara buat selawat. Hukum selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mazahibil arba'ah. Cara selawat dah belaka. Awaklah semaya selawat. Cara buat selawat saja. Selawatlah ketubah. Selawat selepas pada bel, dia bahas buat selawat saja. Satu bahasa dia bagi. Mana penting kita bacalah maklum-maklumat sana itu. Sini dalam ketubah ni wajib, tak ada tak boleh. Tak dalil di bawah. Dan sahlah berselawat itu dengan yang mana sirah. Sirah tu nak rin bukan ngo, bukan singah. Sirah, silaplah silap. Yang mana sirah ada ia. Daripada sirah-sirah selawat. Dengan syarat bahawa disebutkan namanya yang soreh seperti An-Nabi, ataupun Ar-Rasul, ataupun Muhammadin, soreh. Dan tidak memadai sebut dengan dhamir ganti daripada isim soreh. Kita sebut dhamir, sebut hu kan, tak boleh kan? Nak sebut jelas kan? Dan memadai usalli ataupun nusalli ala Muhammadin, kalau kata alaihi tak boleh dah. Nak soreh nama Nabi. Ala nabiyyi ataupun ala rasuli boleh. Ataupun ar-rasul ataupun an-nabi. Dan tidak memadai rahimallahu Muhammadan, rahimah bukan selawat. Tapi kalau segi makna tu mana minta ada rahmat tak apa dah. Dia nak lafaz sirah dari sirah sallaka nusallika. Dia nak madah bagi salla. Salla. Nak madah ke tu. Habis kata. Dan rukun yang ketiganya wasiat dengan takwa Allah. Ada tebah kita. Dan memadai umpama ati Allah. Maka disyaratkan bahawa datangkan tiga rukun ini di dalam tiap-tiap daripada dua ketubah. Apa makna? Ketubah pertama pun kena baca tiga-tiga, ketubah yang kedua pun kena bubuh tiga-tiga ni. Adapun yang dua kamadiyah itu tengok takilah, yang keempat, yang kelima. Akan satu turun di bawah. Yakni pada ketubah. Wajib pada ketubah itu wasiat dengan takwa Allah. Dan tidak tertakying lafaz demikian itu atas pendapatnya sahih. Lafaz takwa ni tak mesti sirah sebagai selawat tadi. Karena tujuannya itu ialah menasihat dan mengajar dan menanggung atas taat pada Allah Ta'ala. Maka memadai barang yang menunjuk atas demikian itu dan tak dapat tidak pada wasiat itu pada menanggung. Kita tu sila ambil go tak lepas pada ngo sila tu menanggungkan atas taat dan menegah daripada maksiat. Kita tu tulis bagi
menanggungkan. Kedua, yakni rukun-rukun yang tiga ini wajib pada tiap-tiap satu daripada dua ketebah. Maknanya dua ketebah tu kena baca belaka tiga-tiga ni. Nak tinggal tak boleh. Maka tidak sah tiap-tiap ketebah melainkan dengan dia, dengan tiga rukun tu. Kerana mengikut ulama salah dan khalah pada demikian itu. Sebab waktu dia baca belaka tu ulama salah khalah. Dan tidak disyarat tertib segala rukun itu pada pendapat yang asah. Nak sebut hak mana dulu ikut, tak mesti tertib. Bukan kata kena selawat dulu, kena tu tak ikut, nawi ada lah. Kerana sudah hasilnya maksud, iaitulah mau'izah pada pengajaran dengan tidak tertib. Mau'izah tu pengajaran, nasihat yang panggil mau'izah. Lagi pula tidak warid dan nas pada disyaratkan tertib. Akan tetapi disunat akan dia akan tertib juga. Kalau tertib tu comel sunat tu. Naik ke atas. Dan sunat bahawa ditertibkan segala rukun yang tiga ini. Atas sebutlah sunat tu. Dan rukun yang kamadianya ni, hak yang keempat, hak baca satu ayat dan doa. Dengan bahawa didatangkan pada awalnya dengan alhamdulillah. Kemudian maka selawat, kemudian maka wasiat, kemudian maka membaca ayat, kemudian maka doa. Sunat tertib. Dan diwajibkan tertib oleh Syekh Rafi'i dan Syekh Mawardi. Ada yang kata wajib ni muzhab kita ni. Imam Rafi'i mengatakan wajib tertib. Atau tak tertib tak boleh. Imam Mawardi ni ulama dulu ni, ulama dulu belakang. Mawardi ni orang yang 450 nanti ya. Bawah tu ada tulis. Latar belakang dia sikit bawah tu. Ada kitab tu masih digunakan hari ni di antara kitab yang paling besar. Al-Hawi Kabir bagi Mawardi 24 jilid yang ditakik oleh salah seorang Dr. Mahmud Matraji. Itu dia takik kitab ni dan ulama lain lagi. Dan rukunnya keempatnya membaca satu ayat yang memberi faham. Ayat yang kita nak baca oleh tebah ni ayat hak reti, hak beri faham. Sama ada ia wa'dun ataupun wa'idun. Janji baik ke janji jahat ke tak kira. Wa'dun ke wa'id, dua-dua tu tak kira, boleh belaka. Ataupun hukum ataupun kisatun kisah. Ayat berkenaan dengan hukum ahkam ke, ayat berkenaan dengan cerita kisah ke, boleh belaka. Maka tidak memadai membaca setengah ayat. Baca sekerat tak boleh. Dan jika panjang sekalipun tak boleh. Setengah ayat baca surah Baqarah panjang dekat 4-5 menit. Baris satu ayat, bagi kita ambil setengah tak boleh. Kita baca ayat pendek tak apa dah, nak satu ayat. Gitu ya. Kedua turun di bawah, yakni wajib membacakan satu ayat daripada Quran pada salah satu daripada dua ketebah. Tebah pertama pun tak apa, tebah kedua tak apa. Ikut pilihlah tu. Dan sekurang-kurangnya ayat yang memberi faham yang jelas makna, yang nyata. Tak ada kena takwil ke apa, dah reti selalulah ayat hak baca jelas. Dan disunatkan dia pada ketebah pertama ayat ni, supaya ada ia pada muqabalah doa pada ketebah yang kedua. Sebab tu hari kita nak tak, ya sunat kita tak ketebah pertama, yang kedua kita nak tak doa. Kalau kita letak di doa dengan apa, kita letak di ketebah kedua belakang tak apa. Boleh. Tapi sunat kita bagi. Tambah hak tiga tu kena ada belakang dah dua-dua tu. Ayat Quran dengan doa ni kita tak di hak pertama boleh. Hak dua kita tak doa. Kalau kita kata kita tak di hak dua belakang we, doa dengan ayat tak ada apa juga. Kita bagi panggil. Dalilnya kerana hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata ya, adalah Nabi SAW berkhutbah ia berdiri, kemudian duduk ia, kemudian berdiri ia, maka membaca ia beberapa ayat dan menyebut ia akan Allah Ta'ala. Dan tidak memadai satu ayat yang tidak memberi faham seperti summa nazara, ayat Quran tu surah apa? Surah Ambasar, summa nazara.
Surah Muddassir bawah tu. Pada suratul Muddassir bawah tak ada angka 1. Pada qaulihi ta'ala summa qutila kaifa qaddara summa nazara summa abasa wa basar. Ada tu nak baca surahnya summa nazara. Tak sah. Tak faham makna. Ayat yo ayat dah tapi tak reti. La yufhimu nah dia tidak boleh faham makna. Satu. Karena tidak memberi faham. Dan memadai membaca ayat itu di dalam salah satu daripada 2 tebah. Sebut dah tadi tu. Tetapi di pada ayat kemudian pada selesai tebah pertama tu aula. Waktu jami sudah ayat pertama baca, sudah tebah pertama baca ayat seperti tersebut dalam kitab Majmu'. Dan sunat dibaca surah Qaf. Kemudian daripada selesai tebah yang pertama ganti daripada ayat. Tengok bawah ke kedua. Sebab apa sunat baca surah Qaf? Kerana bagai yang melekapi di atasnya daripada mau'izah. Dia ada dengan bab nasihat dalam surah tu. Dan qawaid, kaedah-kaedah. Dan isbatkan bangkit akhirat esok, al-ba'thi. Dan dalil-dalilnya dan tarhib dan lain lagi. Banyak. Sebab tu digalakkan baca surah Qaf. Dan tersebut dalam Raud dan Syarah Raud. Raud tu nama kitab Zakaria, nama kitab bagi Ibnul Mukri Al-Yamani. Nama kitab 2 jilid lah. Nama kitab dia nya Raudut Talibi. Nama kitab penuh Raudut Talib, karangan bagi Abu Ibnul Mukri Al-Yamani. 2 jilid kitab tu cetakan baru. Maka syarah dia tu Zakaria Ansari. Nama kitab syarah Raud tu Asnal Matalib. Kalau cetakan Darul Fikri Najilid, hak tabak tahqiq Dr. Mahmud Matraji. Kalau beli cetakan Darul Kutub Ilmiah tu 9 jilid. Cetakan tak sama. Nama kita tengok pak je lah kan ni. Banyak kita tahu. Dari kitab dia sebut ke mana? Sunat dibaca surah Qaf pada tebah yang pertama. Kerana mengikut Nabi SAW. Tengok bawah ketiga. Mana mengikut Nabi ni dalil dia? Iaitulah hadis yang diriwayat oleh Amrah binti Abdul Rahman daripada saudarinya bagi Amrah. Katanya, akhadtu Qaf wal Qur'anil Majid ila akhirih. Maksudnya mengambil aku akan surah Qaf wal Qur'anil Majid daripada mulut Rasulullah SAW pada hari Jumaat. Padahal ia Rasulullah membaca dengan dia dengan surah Qaf sana di atas mimbar pada tiap-tiap Jumaat. Nabi kita baca semua nak kali Jumaat tu surah. Sebab tu suruh kita baca dalam tebah kita juga surah Qaf sana. Dan rukun yang kelimanya daripada berapa rukun ni? 5 rukun lah. 5 rukun. Maka rukun yang kelima di sini doa yang dibangsakan bagi akhirat. Doa ukhrawi. Doa untuk akhirat. Doa-doa tu bagi, tak ada situ. Doa tu bagi segala mukminin pada tebah yang kedua. Jangan macam tebah pertama tu. Tebah pertama kau mah lalu Allahumma ighfir lil muslimina. Mana pula ni? Tebah yang kedua, tebah kedua. Dan jika tidak disoreh dengan mukminat sekalipun, tak apalah, sebab dia termasuk dah. Kita sebut mukminnya, mukminat tak sebut, tak apa, masuk dah. Tak soreh tak apa. Bersalah bagi Syekh Azra'i. Azra'i kata tak boleh kena sebut minat hati. Jadi supaya keluar khilaf no, 2. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. 2 masuk 2 dah. Dan berkata Syekh Ibnu Hajar, memadai ditentukan doa itu bagi orang yang mendengarnya. Kita utuk hak dengar, tak pada tak sogi kata hak lain. Kita tuju kita pada yang mendengar. Seperti rahimakumullah. Kum tu siapa? Al-mustami'un, pada dengar. Kita situ boleh dah. Kum boleh dah. Maka tidak memadai doa yang bergantung dengan pekerjaan dunia. Tak boleh. Nak doa nak jadi kaya, nak gapo, nak tak sah. Doa untuk akhirat. Kedua tu di bawah. Satu tu nama orang, baca sendiri dah. Nama Azra'i itu siapa? Tengok bawah.
Kedua, dan disunatkan berdoa bagi imam-imam muslimin dan pemimpin-pemimpin raja-raja lah, raja Islam. Boleh kita berdoa dengan solah, dengan baik, dan menolong atas hak, atas benar sebenar, dan mendirikan dengan adil dan tatbik hukum syarak. Nak praktikal, nak tatbik, nak beramal patibat nak hukum syarak, doa. Negara Islam kita doa. Lepas tu kita tengok hari ni di negara-negara Arab, dalam ketubah dia akan bubuhlah doa untuk pemimpin dan presiden dan raja. Tak, dia akan bubuh situ. Tak bubuh pun tak apa. Sunat kita berdoa bagi imam-imam muslimin dan menolongkan atas musuh-musuh Islam. Satu harukun ketubah. Kita pergi syarat ketubah jemaah pun tak. Ini syarat. Asal ni rukun. Ini syarat. Satu dengan bahasa Arab. Ketubah ni nak bahasa Arab. Rukunnya bukan semua isi ketubah. Rukun. Dan disyaratkan keadaan dua ketubah itu dengan bahasa Arab. Yakni segala rukun dua ketubah itu juga. Jadi kalau kita orang kecek Melayu, kecek Jawi, kecek Sia, kecek Inggeris, Cina kan, di rukun tu mesti kena bahasa Arab. Patuh hal pada rukun tu dia nak hurai bahasa Sia kan, nak bahasa Tai, kan bahasa Kelang, kan bahasa Isan ke mana lah kita tak apa. Tak, kita bahasa Kampung Melayu, bahasa Kampung Melayu kita boleh. Rukun mesti. Kalimah tadi puji, selawat, wasiat, ayat Quran, doa. 5 tu mesti dengan bahasa Arab. Tadi. Satu tu yang di bawah. Yakni disyaratkan bahawa ada ketubah jemaah itu dengan bahasa Arab. Kerana itibak salah dan khalah. Turut ulama salah, ulama khalah. Kerana bahawasanya ia zikir yang fardu, maka disyarat padanya demikian itu seperti takbiratul ihram, seperti takbir semaya lah. Tapi takbir ni kalau kita tak kuasa, boleh dengan bahasa terjemah boleh. Ada bahasa semaya kan. Kalau kita kuasa nak takbir bahasa Arab, Allahu Akbar. Kalau kita tak kuasa, kita translate kepada bahasa yang bahasa kita pandai. Kalau Fatihah tak boleh diterjemah dengan bahasa lain, kena digantikan dengan azkar tepat Fatihah yang kita tak boleh baca. Tak suka hukum mana? Tak sama. Sekalipun jika tidak fahamkan dia, walau kita tak erti pun kena bahasa Arab. Malaikat oleh seorang daripada mereka itu. Maka jika mungkin belajar bahasa Arab, wajib ia atas kalian itu dengan atas jalan fardu kifayah. Belajar bahasa Arab. Dan memadai belajarkan dia oleh seorang pada mereka itu. Kalau seorang mengaji tak apa dah, tak email ya, hak pandai ataupun tok kotik tak apa dah. Maka jika tidak perbuat mereka itu sekalian, tak ada siapa dia mengaji bahasa Arab, nak kata tak boleh lah nak sebut bahasa Arab, nasihat berdosa mereka itu, habis pakai dosa. Pak jemaah ke mana? Dan tidak jemaah atas mereka itu, tak nak buat jemaah pasal tak reti bahasa Arab dalam rukun ketubah. Orang 40 dah tak reti. Bahkan bersolat mereka itu akan solat zuhur juga. Dan jika tak mungkin belajar bahasa Arab, nescaya bertebah oleh imam itu dengan bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan rukun-rukun ketubah itu dengan bahasa yang ia ketahui. Bahasa Melayu kan lah. Dan sah dengan demikian itu jemaah. Maknanya kalau kita tak pandai dengan bahasa Arab, kita terjemahlah ketubah kita. Dan jika tidak mungkin imam itu daripada belajar bahasa Arab, kalau tadi masalah imam itu mungkin belajar, dan saja bertebah je dengan bahasa yang ia kenal. Kalau tak ada mengaji ni tebah, dia boleh ganti lah, dia boleh ganti supaya dalam takbir semua tu. Atas tu duk belik sikit lah. Dan jika tidak mungkin belajar dengan bahasa Arab, nah saja ketebah oleh imam dengan bahasa Arab. Tak boleh, itu belik nak itu. Dan jika mungkin belajar nak itu. Kalau dan jika tidak mungkin, itu bawah ni.
dan jika mungkin belajar. Dan jika mungkin belajar bahasa Arab, nescaya ketubah oleh imam dengan bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan rukun ketubah dengan bahasa yang khautawi. Situ. Barangkali hak atas tu nak tiada tu buat. Hak bawah muka B. Dan jika tak mungkin imam itu daripada belajar bahasa Arab, tak anda. Nescaya ketubah dengan bahasa yang ia khanaki. Apa tu? Ya tu lah. Ibarat hak atas dengan bawah. Tengok kedua kedua tu bawah tu hak awasi wisal apa qaluhu yakni segala rukun dua tebah. Maka jika tidak di sana itu yang mengetahui bahasa Arab, ada erti sekabut dan tak dapatkan dia belajar sebelum picit waktu, maka hendak dibaca ketubah dengan bahasa dirinya. Jadi kita pada sininya ketubah ni boleh kita translate dengan bahasa yang kita erti. Ada tak pandai tak bahasa kita. Alhamdulillah tak erti nak kata segala puji bagi Allah gitu. Pujian-pujian tu mustahak bagi Allah lah. Boleh. Dan jika tak fahamkan dia oleh segala kaum sekalipun, dan jika dapat belajar, wajiblah belajar atas kaliannya atas jalan fardu kifayah. Kena bakal mengaji, maka memadai belajarkan dia seorang juga. Sebut tadi lah. Maka jika lalu masa dapat belajar seorang pada mereka itu dan tidak belajar, masa tu dah tapi tak belajar, kali akhirnya nak baca bahasa Arab tak pandai, berdosa sekalian mereka itu, pakat tanggung dosa belaka. Dan tidak harus Jumaat bagi mereka itu, boleh buat lah, ada syarat ni, tak cukup lah, bahkan hendak mereka itu semai zuhur. Adapun yang lain daripada segala rukun, maka tidak disyarat dengan bahasa Arab. Jadi hak bukan rukun ni mau duk koyak bahasa Jawi, hak duk ucap ceramah panjang lebar tu tak apa. Hak tu bukan rukun, rukun sikit lah. Habis yang kedua, di dalam waktu zuhur. Dan disyaratkan keadaan waktu tebah itu di dalam waktu zuhur. Tebah kita nak baca ni, nak baca dalam waktu zuhur tu Jumaat lah. Kalau baca awal tak boleh. Lepas lah tak ada dah. Akan satu turun di bawah, yakni disyaratkan pada ketubah Jumaat itu bahawa ada ia dalam waktu zuhur, kemudian daripada gelicir matahari. Syarat. Maka jikalau bertebah oleh khatib akan dua ketubah ataupun setengahnya sebelum gelicir, kemudian bersemaya ia kemudian daripada kedua. Nah, saya tidak sah demikian itu. Tak sah. Jadi ketubah pun kita nak waktu juga. Karena hadis riwayat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, maksudnya adalah bang hari Jumaat itu ketika duduk oleh imam di atas mimbar pada masa Rasulullah dan Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Abai masa Nabi itu, masa khatib duduk nyata atas mimbar dah untuk membacakan ketubah lagi. Satu hadis lagi di sana dan hadis Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW adalah ia bersembahyang Jumaat ketika gelicir matahari. Dan diriwayatkan juga bahawasanya adalah ia bertebah kemudian daripada gelicir matahari. Hadis itu Sahih Bukhari ni. Maknanya sini kita nak waktu tebah tu kena gelicir matahari situ lah. Masuk waktu lah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan yang maklumnya bahawa Nabi adalah ia keluar kepada Jumaat berhubung ia dengan gelicir matahari atau maklum. Dan seperti demikian itu sekalian imam-imam pada sekalian masa. Dia tubik nak baca ketubah tu, tubik kapak dah, tubik baca selalu sebab dia imam. Maknanya pergi jemaah ni kalau nak sebah kepada kita, hak tak jadi baca ketubah ke apa tu, ditutupkan kita tubik awal-awal. Tapi ni sebah bagi imam ataupun khatib yang membaca ketubah disunatkan tubik itu untuk baca ketubah selalu. Baiklah, situ pun. Dia tak support tu. Habis dan ketiga mualak. Dan disyaratkan berturut-turut antara ketubah pertama dan antara ketubah yang kedua. Jangan wisenggai lama lah, rengai jangan tak boleh tu. Dan berturut-turut antara segala rukun dua ketubah, dan berturut-turut antara dua ketubah dan antara semaya kena mualak belaka.
Apa makna mualak? Iaitu mualak jangan ada perceraian yang panjang pada uruf. Jangan ada. Kalau sungai lama tak boleh. Iaitu jangan ada qada 2 rakaat dengan seringan-ringan yang mungkin. Jangan dia sudah 2 rakaat sembahyang secepat-cepat. Akal satu turun di bawah pula. Yakni disyaratkan bagi sah tebah jemaah itu mualak dengan bawa ada ia berturut-turut, tidak bawa jatuh fasil. Fasil ni mana perkara yang menceraikan, yang panjang antara rukun-rukun. Jangan ada fasil jadi renggai rukun-rukun tak boleh. Dan tidak jatuh perceraian yang panjang antara 2 ketubah dan tidak antara ketubah tu. Dan semaya ada sebelah kau. Ketubah dengan ketubah jangan sengai lama. Ketubah yang kedua dengan semaya jangan sengai lama. Pak. Sudah ketubah pertama, masuk ketubah yang kedua, lepas ketubah yang kedua komat semaya. Dan sengai lama tak boleh. Kerana itimat. Dan tidak manik perceraian yang sedikit yang pendek. Kalau sekejap sebentar tak apa, jangan lama. Dan yang diiktibarkan pendek dan panjang itu ialah kembali kepada uruf. Lah, panjang secara mana? Pendek secara mana? Hak atas tadi kira dah sekadar 2 rakaat sembahyang. Jangan berlebih. Yang keempatnya bertaharah. Nak baca ketubah ni dia kena supaya sembahyang, kena berwuduk. Dan disyaratkan suci daripada hadas kecil dan besar, dan daripada najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Najis, adapun kalau najis yang dimaaf tak apa. Najis di mana ni? Suci najis ni pada kainnya dan pada badannya dan pada tempatnya. Hal ni supaya semaya dah. Dapat semaya dah ni. Taharatus saubi al-makan patu al-badani daripada an-najasat supaya. Maka tidak sah ketubah serta digenggamkan tepi mimbar. Dan di atasnya itu najis di bawah tangi. Di kepala kan. Di mimbar tu di kepala pak tangga mula dia. Mah tangi duduk situ tu. Jadi jejak tu bawah. Tak sah. Maknanya kena suci lah kepala mimbar tu, kena suci. Tak sah gitu. Seperti gading gajah yang dilekatkan atas mimbar. Gading gajah tu ya najis tu. Dan buat sobek jangan ada gajah tak lah, tak boleh tu. Dan demikian lagi disyarat suci segala barang berhubung dengan dia seperti pedai dan tukak. Ya bila kita ketubah ni sunat kita pergi pedai ataupun alat senjata yang lain, leming dan sebagainya dan tukak. Syiar Islam dia panggil pergi tu. Maka benar kita nak pergi ni kalau najis tak boleh. Nah suci juga. Dan jika berhadah ia di dalam membaca ketubah, tengah-tengah duk baca ni ketuk tu ketik, maka hendaklah ia bersuci. Tu baik-baik semaya dan dimulakan ketubah. Start semula. Boleh kita sambung tak? Tak boleh. Dan tidak harus dihubungkan atas yang telah lalu pada ketubah. Nak sambung nak bina tak boleh, kena start semula. Ketubah tu. Dan jika hampir masa perceraian sekalipun, walaupun sekejap tak boleh. Kerana 2 ketubah itu ibadat yang satu dan tidak ditunaikan dengan 2 taharah seperti semaya. Soalan kata seperti semaya lah. Kalau kita batal dah 2 rakaat, lepas tu boleh ambil nak sambung pula 2, tak boleh. Semaya tu dia sah ya. Pak ketuk nak sambung pula, dia kena start mula lah 2. Dan jika berhadah ia antara ketubah dan semaya, hal lagu mana? Bahawa sudah ketubah yang kedua pak pun ketuk situ. Baru nak semaya dah semaya lagi lah. Kemudian maka bersuci ia dengan bersegera sebelum panjang masa perceraiannya, maka tidak mengapa. Hak tu tak apa. Pasal celah tu tak apa. Antara ketubah yang kedua dengan semaya kalau batal tak apa. Tu boleh. Syarat yang kelima bagi kita nak baca ketubah ni menutup aurah. Tak email pun dia kena. Kalau nak baca ketubah pun kena pakailah kain tu. Tak pakai tak boleh.
Dan disyarat menutup aurah di dalam dua tebah seperti menutup aurah dalam sembahyang lah. Supaya satu tu di bawah, yakni disyarat pada tebah Jumaat itu bahawa ada khatib itu menutup aurah kerana ittiba'. Dan tidak disyaratkan menutup aurah bagi orang mendengar tebah. Makmum 40 orang je belaka. Apa, tak salah. Tapi khatib mesti kena tutup aurah. Tak dosa ke atuk khatib tengok ke makmum? Satu hal lain. Syarat lah. Makmum hendak sembahyang Jumaat tu, baju tak ada seka-seka, kelerok, lapuk tidur bangun ngatik. Tak apa. Tapi orang nak baca ketubah mesti kena menutup aurah. Adapun segala mereka yang mendengar ketubah, maka tidak disyarat suci daripada hadas. Tak apa. Kalau balik orang dengar ni, kita dah ambil sembahyang lagi, dia dengar. Berkat dia pun nak sembahyang baru. Boleh. Dia tak syarat. Dan najis. Dan tidak disyarat menutup aurah. Tak apa. Kalau dia menutup ketubah tu, yang ada kahang-sarung, budak akal. Cak terus. Bahawa dia nak kau makpruk, kagak sarung, macam tak apa. Dosa tak email, dosa juga ada tu. Itu ada cara sah tak sah dah. Tak situ. Akar dua tu ke bawah. Qauluhu dan disyarat menutup aurah atau hawasi hasa. Bersalah duduk antara dua tebah, maka tidak disyarat padanya menutupi aurah. Masa duduk tak syarat, masa berdiri. Dan tidak disyarat bersuci. Maka hasilnya bahawa syarat yang tersebut itu diiktibar pada segala rukun juga. Rukun tu ya. Maka jika terbuka aurah pada lain pada segala rukun, tidak batal ketubahnya. Dan seumpamanya bagi jikalau berhadah ya antara segala rukun dan didatangkan dengan sesuatu daripada tawab iktibah serta dengan hadahnya itu. Kerana istighlah ya. Istighlah mana kita gantilah. Maka tidak boleh mendorak pada ketubah oleh barang yang didatang dengan yang lain daripada arkan itu setelah hadahnya. Yang keenam, dan disyaratkan berdiri dalam waktu tebah bagi khatib yang kuasa berdiri. Jangan duduk, kalau kuasa berdiri nak berdiri. Supaya semaya juga ni. Maka jika tak kuasa berdiri hendak ia membaca duduk, dan jika tak kuasa duduk hendak ia membaca berbaring dan harus mengikutkan dia. Tak apa. Dan jika tak diketahui uzurnya sekalipun, kita tak tahu kok mana untuk duduk ni. Tak mesti kita nak tahu. Tapi dia uzur sudah. Karena bahawa ia pada zuhirnya uzur. Ma'zurun, mana diuzurkan. Aka satu. Yakni disyarat pada ketubah Jumaat itu bahawa berdiri oleh imam pada dua ketubah. Jika kuasa ia. Dan bahawa bercerai antara dua ketubah itu dengan duduk. Duduk sebentar. Lepas tu bangun pula. Kerana hadis riwayat Jabir bin Samurah. Yang maksudnya adalah Nabi berketubah ia berdiri, kemudian duduk ia, kemudian berdiri ia, maka membaca ia beberapa ayat dan menyebut akan Allah Ta'ala. Tadi sebut pada ayat itu hadis tekan nama zikru. Syarat yang ke-8, duduk antara dua ketubah. Dan disyaratkan duduk antara dua ketubah dengan tamak ninah padanya. Masa antara tebah tu duduk tamak ninah, beradu sekejap, diam malah jangan bergerak buka surat jangan. Beradu, lepas tu nak buka surat ke apa lah. Dan sunat bahawa adalah duduknya itu dengan qadar suratul ikhlas, surah Qul Huwallah. Tak sampai setengah minit sekejap. Dan sunat dibaca surah ikhlas di dalam duduknya itu tersebut. Masa kita duduk tu baca surah Qul Hu. Baca tu. Maka jika ditinggal duduk, tidak sah tubuhnya. Orang boleh duduk lah. Adapun dia duduk tak boleh, kaki lipat tak boleh. Tak apalah berdiri tu pun. Sebab dia uzur. Dan jika ditinggal dengan lupa sekalipun. Dan khatib yang membaca ketubah pada hal duduk ia kerana uzur, wajib dicerai antara dua ketubah dengan diam juga. Kalau dah baca hak uzur tu dia senyap tu. Nak ada beza, nak ada arak. Sebab dia nak berdiri tak boleh kan, dia uzur. Dan tersebut dalam Jawahir. Ni kitab ni kita tak tahu. Kitab Jawahir ni kitab siapa? Wallahu a'lam. Kata Sahibul Jawahir. Sebab kita tak jelas. Dia ambil kitab mana tak tahu saya. Jika tidak duduk khatib antara dua ketubah, bila dua ketubah itu satu jua, bila so malam tambah mula, maka hendak ia duduk dan didatang dengan ketubah yang ketiga tu. Yakni dengan diiktibar surah dua pada hak yang kedua. Nampak tak?
Kalau kita nampak apa tiga ketebah, tak. Padahal hak tiga tu yang kedua baru. Karena dua hak tadi tu kita tak duduk dibilangkan so. Nampaklah. Itu masalah. Dan tersebut dalam syarah ubat. Dan jika dihubungkan dua ketebah dibilangkan keduanya satu dua. Habis kata. Ya kelapa. Memperdengar ketebah. Ketebah nak baca ni kena wiyo dengar hati. Jangan duk sore tadi. Bukan untuk dia, untuk ramah tebah. Dan disyaratkan hendak memperdengar kan segala rukun dua tebah itu 39 orang lain daripadanya. Berarti khatib lah yang kamil sekalian. Lagi yang jadi jemaah dengan mereka itu. Dan jika tidak faham mereka itu akan makna sekalipun. Supaya kita katanya, kita baca ketebah rukun bahasa Arab. Hak juga dengar orang Jawi belakang ngangor lagi. Tapi yang penting dengar. Dia tak faham ke apa dia kata. Tapi rukun tu dengar. Maka tidak disyaratkan diperdengarkan mereka itu sekali ketebah. Nak rukun saja ya. Maka jika diperlahan khatib pada lain pada rukun, sah ketebahnya. Tapi rukun dia dengar. Bukan rukun tu cakap tak apa. Dan tidak disyarat perdengar itu melainkan pada rukun juga. Dan tidak disyaratkan khatib memperdengarkan dirinya. Dan tidak disyarat mendengarnya. Balik khatib sendiri tak syaratnya kena dengar diri sendiri. Pak dia mau dengar. Dan jika tulis sekalipun, tok khatib dengar tulis tak apa. Tok khatib dengar tulis. Jadi gini, orang yang juga baca ketebah ni tak mesti dia dengar, dia kena dengar dia. Dia baca untuk orang. Tu sah. Situ dah. Kerana pihak dia akan bagi dibaca. Dan jika adanya pada yang 40 sekalipun. Abadnya khatib dah. Dan tidak disyarat khatib bahawa mengetahui makna segala rukun tebah. Yang juga baca tu mesti bukan tak mesti kena faham belakang. Tak erti tak apa, tapi dia boleh baca bahasa Arab. Dia ngaji. Dan disyarat bahawa mendengar yang 39 itu dia akan ketebah tu ke rukun tu lah. Dengan fi'il bukan dengan kuah. Dengan fi'il tu dengar sengerti lah. Kalau tak ada hingga bangar tu kita dengar sengerti. Tu bil fi'il pada Syekh Ibn Hajar. Dan tidak wajib jemaah atas 40 yang setengah mereka itu tuli. Kalau orang tuli ramai-ramai tu adalah 40 tak ada jemaah dah. Jemaah tak dengar. Dan tidak sah jemaah serta ada hingga bangar yang menegah pada mendengarkan rukun tebah atas yang tamak pada dua masalah ini. Tengok ke satu di sana belum kita baca. Maka disyaratkan bagi sah tebah jemaah itu bahawa hadir bilangan 40 orang laki-laki daripada mereka yang terjadi dengan mereka itu oleh jemaah. Dan lagi disyaratkan bahawa mendengar 40 orang itu akan tebah jemaah. Maka mengangkat oleh khatib ke suara dengan rukun-rukunnya juga. Dengan sekira mendengar oleh mereka itu 40. Kerana maksud daripada ketebah itu ialah mauizah dan pengajaran nasihat. Dan iaitu tidak asyiknya dimalakan dengan menuntut didengar dan mendengar. Dan jika tidak faham mereka itu akan dia seperti orang awam yang membaca Fatihah oleh semaya dan tidak faham ia ke maknanya, tak apa. Dan tidak memadai diperlahan. Dan menyalahikan dia oleh Syekh Ramli. Jadi hak Ibn Hajar kata bil fi'il. Syekh Ramli katanya iaitu disyaratkan mendengar mereka itu dengan kuwah, bil kuwah dia panggil. Bil kuwah tu tak dengar tak apa. Tapi kalau tak ada hingga ke apa kita dengar, itu bil kuwah. Tidak dengar PL. Maka atas kau ini wajiblah jemaah atas 40 setengah mereka itu yang tuli. Hak atas orang kata bil kuwah. Dan sah jemaah serta ada hingga bangar boleh. Sebab bukan dengan PL dan dengan kuwah dia panggil. Jika sekira tidak ada pada mereka itu tuli dan hingga bangar dan saya mendengar mereka itu. Dan tidak disyarat niat pada ketebah dan tidak disyarat meniat akan fardunya pada ketebah. Akan satu kalau dan tidak disyarat. Demikian lagi tidak disyarat tertib pada segala rukun ketebah, tidak antara 3 rukun yang pertama dan tidak antara 2 rukun yang kemudian. Tak mesti tertib dan 3 rukun pertama. Intah musannif. Setakat dulu insya-Allah balik lagi. Faslun sunat tebah dan solat Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fta'arifina wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
La ilaha illallah. Allahu akbar.